Selamat sejahtera pelajar. Hai semua, apa khabar? Saya Puan Wasandi. Okey, salam perkenalan kepada semua pelajar yang mengikuti pelajaran saya pada hari ini. Okey, cuba perhatikan gambar yang ditunjukkan. Apakah yang berlaku pada bola pingpong tersebut? Adakah bola pingpong tu tenggelam ataupun timbul? Kenapakah minyak timbul di atas air? Apa pendapat anda? Apa agaknya tajuk kita hendak belajar hari ini? Ya, betul. Ketumpatan. Ketumpatan adalah tajuk kita pada hari ini. Okey, di akhir pelajaran, cikgu hendak anda kriteria kejayaan yang anda perlu capai di akhir pelajaran pada hari ini ialah menyusun mengikut urutan bahan berdasarkan ketumpatan, meramalkan sama ada bahan akan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan, mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan, mengira ketumpatan menggunakan rumus, iaitu ketumpatan bersamaan dengan jisim bahagi isi padu. Dan juga ketumpatan ni boleh kita sukat mengikut kaedah sesaran air. Ketumpatan ialah jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Seterusnya, ketumpatan sesuatu bahan boleh ditentukan apabila jisim dan isi padu bahan tersebut diketahui. Ketumpatan boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Ketumpatan bersamaan dengan jisim disukat menggunakan unit gram bahagi isi padu yang disukat menggunakan unit sentimeter padu ataupun mililiter. Unit bagi ketumpatan ialah kilogram per meter padu atau gram per sentimeter padu. Bahan yang kurang tumpat akan terapung di atas bahan yang lebih tumpat daripadanya. Contoh, ais terapung di atas air. Jika anda perhatikan gambar yang ditunjukkan pada skrin ni, gabus terapung di permukaan petrol. Maka dengan itu kita boleh membuat kesimpulan gabus kurang tumpat daripada petrol. Bahan yang lebih tumpat akan tenggelam di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contoh, kaca tenggelam di dalam air. Kaca adalah lebih tumpat daripada air. Kaca adalah lebih tumpat daripada ketulan ais. Dan kita boleh menyimpulkan bahawa kaca juga lebih tumpat daripada petrol dan gabus. Jadi jika kita membuat perbandingan di antara ketiga-tiga bahan ni, bahan yang paling tumpat adalah kaca, diikuti oleh ketulan ais dan seterusnya gabus. Mengikut pada urutan kurang tumpat. Jadual ini menunjukkan ketumpatan beberapa bahan. Jika anda perhatikan petrol, air, merkuri. Ketumpatan merkuri adalah sangat tinggi iaitu 13,6 gram per sentimeter padu. Berbanding dengan air 1 gram per sentimeter padu dan seterusnya petrol 0,8 gram per sentimeter padu. Dengan ni, melihat pada
perbezaan ketumpatan ni, kita boleh membuat kesimpulan bahan yang kurang tumpat daripada air akan terapung dan bahan yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Seterusnya, gabus adalah kurang tumpat daripada air, maka ia terapung di permukaan air. Manakala kupra ketumpatannya ialah 8.92 gram per sentimeter padu akan tenggelam dalam air kerana ketumpatannya lebih tinggi berbanding dengan ketumpatan air. Ketumpatan air adalah bersamaan dengan 1 gram per sentimeter padu. Gambar raja tin eureka ini menunjukkan kaedah sesaran air digunakan untuk menyukat isi padu objek tidak sekata. Bekas eureka ataupun tin eureka digunakan untuk menyukat sesaran air. Isi padu air yang tersesat ke dalam silinder penyukat ni adalah bersamaan dengan isi padu batu. Dengan ni, kita boleh menyimpulkan bahawa isi padu objek tidak sekata adalah sama dengan isi padu air yang disesar ke dalam silinder penyukat. Kaedah sesaran air ini digunakan untuk menyukat isi padu objek tidak sekata seperti batu, guli dan lain-lain lagi. Baik, dengan mengetahui jisim objek, isi padu objek, kita boleh tentukan ketumpatan. Rumus segitiga bagi ketumpatan boleh digunakan untuk menghitung jisim, ketumpatan dan isi padu. Jom kita hitung ketumpatan. Okey. Contoh 1, hitung ketumpatan merkuri jika jisim bagi 25 cm padu merkuri ialah 340 gram. Jika kita menggunakan rumus, ketumpatan adalah bersamaan dengan jisim per isi padu. Iaitu daripada soalan jisimnya telah pun diberikan. Jisim ni mewakili unit apa? Gram 340 dan isi padu mewakili unit sentimeter padu atau mililiter 25 sentimeter padu bagi soalan ni. Jadi gantikan nilai ni pada rumus dan cari penyelesaian. Jika kita gunakan rumus segitiga, kita boleh cari ketumpatan dengan menutup ketumpatan tu dengan menggunakan jari kita dan kita akan dapati jisim bahagi dengan isi padu adalah ketumpatan. Katakan anda hendak cari jisim, maka tutuplah jisim ni dengan menggunakan jari penunjuk kamu. Maka kamu akan dapati ketumpatan adalah bersamaan dengan jisim adalah bersamaan dengan ketumpatan darab isi padu. Katakan anda hendak cari isi padu. Tutuplah isi padu dengan jari. Maka dengan itu, isi padu adalah bersamaan dengan jisim bahagi dengan ketumpatan. Sekian. Baik, seterusnya pelajar, jika anda lihat rumus segitiga ni, okey, pemboleh ubah jisim telah ditutup dengan menggunakan jari. Maka kita nak cari jisim. Maklumat yang kita perlukan adalah ketumpatan bahan dan juga isi padu. Hasil darab ketumpatan bahan dengan isi padu adalah jisim bagi objek ataupun bahan yang kita hendak cari. Okay, baik, jom kita lihat soalan 2. Apakah jisim alkohol sekiranya ketumpatan bagi 40 cm padu alkohol
ialah 0.8 gram per sentimeter padu. Daripada soalan ini, kita dapat mengetahui yang ni adalah maklumat apa? Ketumpatan. Ya? Ketumpatan bagi bahan. Okey? Ketumpatan bagi bahan ini ialah 0.8 gram per sentimeter padu. Dan maklumat seterusnya. Daripada unit kita tahu apakah maklumat yang telah diberikan untuk soalan ni. 40 cm padu. Ini adalah apa? Isi padu. Maka dengan itu maklumat yang kita ada dalam soalan ni adalah isi padu dan juga isi padu alkohol dan juga ketumpatan alkohol. Jadi apakah kita hendak cari jisim? Apakah jisim alkohol? Ini soalannya. Apakah jisim alkohol? Maka kamu ada dua pilihan. Sama ada menggunakan rumus segitiga ataupun rumus ketumpatan adalah bersamaan dengan jisim bagi isi padu. Okey. Ya, kalau kita nak cari jalan mudah, kita akan pilih rumus segitiga. Sebab senang. Kita tutup dengan jari penunjuk kita. Jisim, itu yang kita nak cari. Bahan yang kita nak cari atau maklumat yang hendak dicari itu ditutup. Lepas itu, yang tinggalnya adalah ketumpatan darat dengan isi padu. Dengan ni kita boleh simpulkan jisim adalah bersamaan dengan ketumpatan darat isi padu. Ketumpatan telah pun diberikan dalam soalan ni 0.8 gram sentimeter padu dan juga isi padu juga telah diberikan 40 cm padu. Dengan menggunakan dua maklumat yang diberikan ni, kita boleh menentukan jisim alkohol. Jisim ni yang kita nak cari, kita dah tutup dengan jari penunjuk. Okey, seterusnya ketumpatan darah isi padu. Ketumpatannya adalah 0.8, darab dengan isi padunya 40, maka kita pun dapat jawapan 32 gram. Tahu darab kan? Tahu? Okey. Darab. Lepas tu ikut titik perpuluhan ikut berapa tempat? Satu tempat. Okey? Boleh? Jom kita perhatikan penyelesaian contoh 2. Dalam soalan ni, maklumat yang dicari adalah apakah jisim objek? Apakah jisim objek? Okey. Lepas tu maklumat yang telah diberikan adalah isi padu dan juga ketumpatan. Macam mana cikgu tahu? Daripada unit gram per sentimeter padu ni mewakili ketumpatan, 40 cm padu ni mewakili isi padu. Jika anda menggunakan rumus segitiga, maklumat yang hendak dicari tu anda kena tutup. Anda kena tutup maklumat yang hendak dicari. Lepas tu, apabila anda menutupkan jisim, yang tinggalnya adalah ketumpatan dan isi padu. Yang garis tengah ni, pemisah ni mewakili darab. Ketumpatan darab isi padu. Maka, gantikan jisim sama dengan bersamaan dengan ketumpatan darab isi padu. Ketumpatan daripada soalan, daripada maklumat yang diberikan adalah 0.8 gram sentimeter padu darab dengan 40 cm padu. Maka dengan tu jawapannya adalah 32 gram. Tahu cara pendarapannya? Tahu? Okey, 0, sifar, perpuluhan, 8. Okey, darab dengan apa? Berapa? 40.
40. Okey. Okey. Sifar darab 8 berapa? Sifar. Okey. Sifar darab 8, sifar. Okey. 4 darab 8? 4 darab 8 berapa? 32. Okey. Jika anda lihat, berapa tempat perpuluhan? 1. Kan? Okay. 1 tempat perpuluhan. Dekat sini pun kamu akan letak 1 tempat perpuluhan. Jadi, apa jawapannya? Apa jawapannya? 32.0 gram. Okey? Itulah dia. Okey. Faham tak? Boleh kan? Cikgu harap anda semua boleh faham. Okey, kita pergi kepada terdapat banyak fenomena berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan harian. Jika anda lihat balon diisi gas helium terapung ke udara, tetapi balon yang kita tiup tidak terapung ke udara. Dengan ni kita boleh membuat kesimpulan gas helium kurang tumpat daripada udara yang kita tiup ke dalam balon. Seterusnya, cuba perhatikan rajah ini. Kayu bala yang lebih berat terapung, manakala batu yang lebih kecil tenggelam. Ini adalah kerana kayu kurang tumpat daripada air, manakala batu lebih tumpat daripada air. Seterusnya, kapal yang berat terapung di atas permukaan laut, besi lebih tumpat berbanding dengan air, tetapi ruang besar berisi udara di dalam kapal menjadikan ketumpatan kapal tersebut kurang daripada ketumpatan air laut. Jom kita pelajari seni menghias kopi. Inovasi menggunakan konsep ketumpatan. Susu dipanaskan menjadi buih halus yang kurang tumpat daripada kopi. Apabila dituang ke dalam buih halus yang timbul di permukaan membolehkan pelbagai lakaran dilakukan oleh barista.